Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan Coach Zaid. Hari ini saya nak sembang tentang gula yang boleh meracuni kita. Gula itu sukros ya. Kita tahu gula sangat penting untuk tenaga. Iaitu bila kita makan gula, makan karbohidrat, masuk dalam badan dia berubah jadi glukos. Glukos akan diambil oleh sel untuk tenaga. Kita ada 30 trilion sel dalam badan, semuanya memerlukan tenaga, sama ada daripada gula ataupun daripada lemak ataupun keton. Jadi, kalau kita ikut ukuran, kita hanya memerlukan 1 sudu teh gula ataupun 5 gram sehari untuk seluruh badan. Gula sel seluruh badan guna untuk berfungsi. Okay. Sel yang ada tenaga dapat berfungsi dengan baik. Jadi tisu kita jadi elok dan organ kita dapat berfungsi. Tetapi apa yang saya nak bincang sini, saya kata gula itu racun sebab jika ia diambil pada kadar berlebihan. Iaitu ramai kita makan banyak karbohidrat, makan banyak manisan, makan banyak jus dan sebagainya, maka kandungan gula dalam badan berlebihan. Umpamanya sarapan, makan tengah hari, makan malam. Tetapi kita ada makan di antara sarapan tengah hari, itu makan minum teh petang. Jadi kita ambil makan 6 kali sehari. Apabila kita makan banyak kali, tiap makanan kita sama ada roti, nasi, pasta, jus, sirap, Coca-Cola, Pepsi Cola, kek, semua ini berubah menjadi glukosa dalam badan. Maknanya telah dianggarkan bukan saja kita ambil 5 atau 8 atau 10. Kebanyakan orang pergi tidur malam dengan badan gula tak kurang daripada 20 sudu. Kopi tarik, tea tarik, mi, nasi, semua ni jumlah sehingga 15 hingga 25 gram gula sehari. Okay. Ini gula berlebihan memberi masalah kepada kita, terutama gula putih ataupun sukrosa. Gula putih yang banyak kita guna dalam masakan kita, dalam minuman kita. Jadi, apabila gula dibakar dalam badan kita, dia menghasil nombor 1. Yang pertama sekali, gula ini diambil oleh sel. Lebihan gula yang hanyut dalam saluran darah akan dihantar di insulin kepada dalam badan kita dalam bentuk distor dalam bentuk lemak. Iaitu lemak triglyceride atau triglycerida, itu dipanggil lemak jahat. Orang yang gemuk di perut, ada spare tire, gemuk dekat sini, gemuk dalam liver, gemuk dalam hati, ini adalah kerana banyak gula jahat atau lemak jahat yang triglyceride. Ini adalah masalah. Selain daripada itu, ada beberapa benda yang dihasilkan oleh gula setelah dalam proses pembakaran. Nah, yang pertama itu, lepas dia jadi glukos, dia menghasilkan triglyceride itu minyak jahat dan ini menyebabkan gemuk. Yang kedua, dia menghasilkan urate. Urate bila masuk dalam saluran darah dia jadi uric acid. Uric acid ini ialah sebenarnya dia bagus. Pada kadar sederhana dia punya satu antioksidan yang sangat bagus untuk badan kita. Tetapi oleh sebab pengambilan gula berlebihan, maka dia berubah menjadi uric acid. Uric acid yang berlebihan akan menyebabkan orang kena gout. Gout sebab banyak gula dalam liver kita. Okey, selain daripada itu, dia mengurangkan kandungan nitric oxide dalam badan kita. Itu saluran darah kita yang sepanjang 100,000 kilometer, yang 70% ialah rambut atau capillary. Okey, dalam lubang saluran darah itu, dia ada satu lapisan yang dipanggil epithelium. Iaitu di permukaan, kalau epithelium ini licin, darah berjalan dengan elok. Ini dia kelicinan saluran darah dalam memerlukan itu nitric oxide. Oleh sebab banyak uric acid kerana gula, nitric oxide berkurangan, maka saluran darah tidak akan lembut, tidak akan lentur, tidak akan elastik, maka kita boleh kena arteriosklerosis, iaitu pengerasan saluran darah yang boleh membawa kepada sakit jantung. Ini adalah hasil daripada uric acid yang berlebihan. Selain daripada gout, nitric oxide kita berkurangan. Itu nombor 2. Nombor 3, gula menghasilkan laktat setelah pembakaran. Laktat iaitu bila masuk dalam darah dia menjadi lactic acid.
Orang dalam sukan banyak berbincang tentang bagaimana nak mengurangkan lactic acid yang lekat kat muscle, menyebabkan muscle kita sakit dan kita rasa lenguh. Itu tidak banyak. Tetapi yang tidak dibincangkan ialah lactic acidosis, iaitu keracunan laktik yang mengalir di seluruh badan. Sebenarnya kalau ikut kajian, lactic acidosis menghasilkan hampir mungkin lebih kurang 80 simptom yang dirawat dengan ubat yang berbeza, walhal sumbernya ialah lactic acidosis kerana banyak makan gula dapat laktik. Okey tak? Umpamanya sekiranya dia masuk dalam kapilari kita sampai dekat bahagian kepala, oksigen kehabisan, dia tersangkut dan menghasilkan simptom anxiety, rasa gelisah, moody dan sebagainya. Kalau kita pergi hospital, kita beri ubat penenang jiwa. Ini adalah lactic acidosis. Kalau di bahagian sini dia tersangkut, oksigen tak ada, dia menyebabkan sakit tengkuk. Sakit tengkuk dan dia agak mungkin dipanggil fibromyalgia, dia pergi ubat painkiller, lactic acidosis. Orang yang diabetes, dia banyak sakit kat ujung di kebas-kebas. Itu adalah extreme lactic acidosis. Begitu juga kanser. Kanser juga lenguh kaki. Dekat perut putih kita lenguh, lactic acidosis. Jadi maknanya kan, kalau kita ikut simptom bagi ubat, kita bagi sampai 560 jenis ubat. Sebenarnya sumbernya penyebabnya lactic acidosis kerana banyak laktit sebab banyak makan gula. Jadi kita kena kurangkan pengambilan gula untuk mengelakkan lactic acidosis. Dan yang keempat, dia menghasilkan citrate. Citrate dalam gula ini dia menyebabkan terhasilnya VLDL, itu LDL kan kita dianggarkan sebagai kolesterol jahat. VLDL ini dengan LDL yang terhasil akan dioksidasi, dikaratkan dan menyebabkan masalah kepada kita, masalah dia pecah pelak dia, menyebabkan orang kena heart attack. So, VLDL atau LDL lebih hasil daripada pemakanan gula dan ada beberapa hal yang lain lagi. Jadi maknanya kan bila LDL dengan VLDL ni dia dioksidasi, dikaratkan, dia menyebabkan sel-sel mati. Sel mati menghasilnya adalah peninggalan toksik. Itu ialah gula hasil citrate, citrate hasil VLDL dan LDL. Dan juga dia menghasilkan etanol. Etanol, acetaldehyde, ini adalah lebihannya juga meracuni badan kita. Jadi kita fahamlah tuan-tuan dan puan-puan rakan FB sekalian, pengambilan banyak gula bukan saja menggemukkan kita, tetapi menyebabkan liver kita ditekan dengan berbagai-bagai masalah, lactic acid, lactic acidosis, macam-macam penyakit di seluruh badan. Orang kanser naik itu extreme acidosis. Orang yang old age, mati tua, penyakitnya ialah lactic acidosis. Jadi maknanya banyak itu. Mungkin saya bincang satu topik khas memahami lactic acidosis. Saya bukan di sini untuk mengajarkan tuan-tuan perempuan sains, tetapi terpaksa menggunakan beberapa terminologi supaya kita faham. Dan gout, uric nitric oxide kurang, jadi masalah sel kita mati sebab banyak citrate, masalah penghasilan etanol, acetaldehyde, semua ni gula. Jadi maknanya ke dalam badan kita ni banyak sangat toksik. So kita kena detox, makan benda banyak, sayuran hijau, jus sayuran hijau yang pahit-pahit sikit tu, minum banyak air banyak, kurangkan pengambilan gula, insya-Allah kita jadi sihat. Sekian, kita amalkan hidup low carb, low sugar, high fat diet. Terima kasih.